قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Atau kemakan Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang mulia, untuk kita menghancurkan kebatilan hanya dengan dakwah, yaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita nafikan diri kita bahwasanya saya tidak ada apa-apa, dan betapa banyak pun makhluk dalam dunia pun kita kena nafikan, yang melakukan, zat yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Basyiru wa la tunafiru. Kita juga memberi khabar gembira kepada manusia, dan kita sendiri bergembira. Kita memberikan berita gembira kepada manusia. Satu kali Nabi SAW telah mengutuskan Abdullah bin Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain. Maka daripada Bahrain, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu telah bawa harta. Maka waktu itu orang Islam beritahu harta telah datang, harta telah datang, harta telah datang. Maka waktu itu orang-orang Ansar di Madinah mereka telah datang. Nabi SAW bila bagi salam melihat begitu ramai sekali majma' yang hadir di masjid pada hari ini, pada bulan Ramadan pada waktu itu. Masa sebagaimana pada bulan Ramadan kita membagi-bagikan kuih, maka orang tu akan ambil sedikit, orang ni ambil sedikit. Ini mizaj manusia. Mereka sangat berminat kepada benda. Cinta kepada harta, kepada benda memang ada dalam hati manusia. Begitulah juga cinta kepada duit. Cinta kepada kebendaan telah masuk dalam pemikiran manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dalam manusia dalam hati manusia, dalam diri manusia ada hati. Cinta kepada syahwat dalam hati kita, cinta kepada anak-anak dalam hati kita, cinta pada isteri pun ada dalam hati kita. Zalika mata'ul hayatid dunya. Ini semua adalah merupakan mata benda yang merupakan perhiasan dunia. Ini semua benda dalam dunia ini adalah merupakan mata benda untuk hidup yang sementara di dunia ini. Maka kita akan bawa dalam kubur. Dalam perjalanan pun kita tak bawa benda-benda ni. Kita tak akan bawa anak-anak kita. Kita tak akan bawa isteri kita.
Siapa yang pergi maka dia akan pergi dengan bersendirian. Maka segala rupa bentuk benda-benda ini sangat berkait rapat dengan hati manusia. Manusia terkesan dengan duit, dengan kebendaan, dengan rupa bentuk emas, perak, perhiasan, perhiasan-perhiasan berupa emas dan perak, permata-permata. Bila emas harganya mahal, daripada 100 rupiah dalam tempoh 50 tahun, maka daripada awalnya 100 rupiah harganya emas, maka sekarang dah 30,000 emas, 30,000 harga dia. Tetapi tetap orang masih lagi beli. Maka Nabi SAW bila dia lihat begitu besar sekali majmuk telah hadir pada hari ini ke Masjid Nabawi, orang-orang Ansar Madinah telah tahu Nabi SAW tak simpan duit. Nabi SAW tak pernah menyimpan duit. Maka apa saja harta yang datang pasti Nabi SAW akan bagi-bagikan di kalangan sahabat. Maka Nabi SAW telah lihat majmuk pada hari ini, imam-imam di tempat kita, dia habis bagi salam, dia terus akan balik ke rumah dia. Dia tak akan salam dengan makmum, dia tak akan senyum dengan makmum, tak bercakap dengan makmum. Tapi Nabi SAW, dia telah lihat majmuk yang begitu besar. Faqala abshiru wa amiru ma yasurrukum. Maka sebab dengan niat mana kamu datang ke sini, dan kamu akan balik ke rumah kamu dengan mendapat apa yang kamu inginkan, dan kamu akan bergembira. Wa amilu ma yasurrukum, dengan harapan mana kamu datang ke sini, kamu akan dapat bawa balik dengan harapan kamu telah terpenuhi. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut sama sekali kamu menjadi umat yang fakir. Hari ini manusia dalam dunia takut kepada kefakiran, tetapi Nabi SAW beritahu, aku tidak takut umat aku hidup dalam kemiskinan. Jadi kadang-kadang kita beritahu, kita berjimat sikit harta kita supaya harta kita akan berkumpul. Kita dapat kumpul harta kita. Pemberi rezeki adalah Allah, bukan kamu. Rezeki bukan di tangan kamu dan bukan di tangan sesiapa. Pemberi rezeki bagi seluruh makhluk ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW telah bersabda, demi Allah aku tak takut umat aku hidup dalam kemiskinan. Apa yang Nabi SAW sabdakan? Hari ini dunia akan menakut-nakutkan kamu terhadap kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan akan sentiasa memberikan amaran kepada kamu takut kepada miskin. Hazraji rahmatullahi alaihi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sengaja menyempitkan kehidupan makhluk ini. Kadang-kadang manusia tenggelam dalam laut, kadang-kadang mereka hidup dalam keadaan sempit-sempit.
hidup penempatan mereka sempit-sempit, kadang-kadang datang taufan, mereka akan mati. Kadang-kadang taufan datang, maka beribuan manusia mati. Maka kenapa kamu takutkan manusia? Sedangkan rezeki, khazanahnya bukan dalam tangan kamu. Khazanah rezeki bukan dalam tangan kamu. Beritahu sengaja Allah SWT akan mengurangkan makhluk-makhluknya, bilangan mereka di atas muka bumi ini. Apa yang kamu takutkan mereka? Maka kata Nabi SAW, aku tidak takut kepada kesempitan hidup kepada kamu. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kamu kena gembira ataupun tidak, bahawa Nabi SAW telah bersabda, aku tidak takut umat aku hidup miskin. Bahkan Nabi SAW menyatakan dengan sumpah, demi Allah, aku sekali-kali tidak takut umat aku hidup miskin. Walakin akhsha, akan tetapi apa yang aku takutkan, iaitu apabila Allah telah bukakan pintu dunia ke atas kamu. Apa akan terjadi? Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya, akan tetapi aku takut terhadap satu perkara, iaitu apabila Allah SWT bukakan pintu dunia untuk kamu. Orang yang awalnya hidup dalam kemiskinan, rumah yang buruk, mereka akan membina binaan-binaan yang besar. Orang yang makan roti dan dal, orang ni akan buat binaan yang besar-besar. Akan tetapi aku takut akan dibukakan pintu dunia ke atas kamu. Duduk betul-betul, dengar betul-betul, dengar dengan niat untuk amal. Maka Nabi SAW telah bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak takut umat aku hidup miskin, hidup dalam kepapaan. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya alaikum, akan tetapi aku hanya takut apabila Allah SWT buka pintu dunia kepada umat aku. Kama busatat ala man kana qablakum, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah buka dunia kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Umat terdahulu sebelum kamu pun Allah Taala telah beri dunia kepada mereka. Kama busatat ala man kana qablakum, pada Firaun pun ada dunia, pada Qarun pun dulu ada dunia, Haman pun telah menjalani kehidupan dengan keduniaan. Maka Nabi SAW telah bersabda, kama busatat ala man kana qablakum, fatanafasuha, maka kamu akan, bila dunia datang kepada kamu, maka kamu semua akan saling berlumba-lumba di antara satu sama lain untuk merebut keduniaan. Kama tanafaswa, sebagaimana umat terdahulu mereka berlumba-lumba untuk merebut dunia, maka dunia akan membinasakan kamu sebagaimana dunia pernah membinasakan umat terdahulu sebelum kamu.
Apa yang Nabi SAW sabdakan, apa yang harapan yang mana kamu datang ke sini tadi, maka kamu baliklah membawa harapan yang kamu impikan. Nabi SAW beritahu kabar gembira, duit kamu akan dapat, harta yang kamu nak kamu akan dapat, tetapi ini amaran daripada aku. Kamu akan berebut satu hari nanti terhadap dunia sebagaimana umat terdahulu merebut-rebut keduniaan, dan kamu akan binasa juga sebagaimana umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada duit bukanlah satu benda yang baik. Bila ada duit, ada kebaikan, ada amal soleh, baru jadi baik. Hari ini kita kata dunia benda yang baik. Bila dunia ada, maka ini merupakan satu kebaikan untuk kita. Tetapi harta sebenarnya yang paling banyak pada tangan Nabi SAW, dan yang paling banyak juga pada tangan Abu Bakar. Lebih banyak daripada itu adalah harta pada Umar radhiyallahu anhu. Hari ini orang-orang dunia akan menakut-nakutkan kita. Sekarang harga barang dah mahal, harga barang dah mahal, harga barang dah meningkat. Adakah mereka tidak beri amaran kepada kita? Sekarang barang ni dah naik harga, sekarang barang ni dah naik harga, barang sekian dah naik harga. Maka untuk mereka cerita harga barang dah naik, harga barang dah naik, maka dalam pada itu mereka akan menzalimi, menindas orang-orang yang rakyat jelata. Nabi SAW tak larang kita bekerja, kerja sungguh-sungguh. Akan tetapi tujuan apa kita bekerja? Bukan untuk dunia. Dalam dunia ini, orang beriman dia bekerja untuk jiran-jiran yang miskin. Untuk tujuan apa dia bekerja? Untuk membantu jiran-jiran yang miskin. Ini tujuan orang beriman bekerja. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Wal yatama, dia akan mencari-cari anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kita membelanjakan harta kepada orang yang berhajat. Hari ini kita niat supaya dengan sedekah kita umur kita akan bertambah panjang. Hari ini kita bagi dengan niat untuk memanjangkan umur kita. Maka kata Nabi SAW bersabda, siapa yang banyak bersedekah maka Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia dan Allah Ta'ala akan berkat dalam rezeki dia. Dan kita kena dahulukan jiran-jiran yang paling dekat dengan kita. Kerana itu dikatakan kita masak lauk, masak kuah bukan niat untuk rumah kita saja, tetapi untuk rumah jiran tetangga kita sekali. Kita masak untuk kita, tapi jangan niat untuk diri sendiri. Jangan niat untuk makan keluarga kita saja. Kita masak dengan niat untuk jiran tetangga kita juga. Bagi kepada jiran kamu, bagi kepada jiran kamu.
ta'allamu ansabakum. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, pelajari akan silsilah keturunan kamu sebelum kamu apakah sejarah keturunan kita. Nama saya Abdullah, nama bapa saya Abdul Rahman, nama datuk saya Abdul Qadir. Nabi SAW beritahu, pelajari silsilah keturunan kamu untuk kamu dapat menghubungkan silaturahim kamu, supaya kamu dapat tahu di mana kaum kerabat saya berada. Nabi SAW dikatakan, kita kena cari kaum keluarga kita dan buat baik dengan mereka. Nabi SAW Muhammad Ilyas mengatakan, banyak mana kita belanjakan harta kita untuk makhluk, maka Allah SWT akan tambahkan untuk kita apa yang kita belanjakan, dan Allah Ta'ala akan kembalikan balik harta yang telah kita belanjakan. Jadi untuk itu kita kena korbankan bahagian kita untuk sampaikan bahagian kita untuk mereka. Jadi dikatakan bahawasanya dunia adalah tempat yang sempit. Jadi untuk meluaskan dunia ni, maka Nabi SAW telah perintahkan kepada kita untuk buat baik kepada jiran tetangga, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Dengan ini Allah telah akan luaskan rezeki kita. Bukan berarti orang yatim datang minta duit daripada kita, sedekah daripada kita, tapi kita sendiri yang cari anak yatim di mana mereka berada. Hadis Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dia berada di Azhar, maka dia akan pergi keluar jalan Allah 1 tahun di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 tahun dia akan mengerjakan haji. Maka dia telah pergi untuk mengerjakan haji. Maka dia telah melihat dalam perjalanan satu orang telah mengambil bangkai ayam yang dah mati untuk dia bawa ke mana-mana. Sedangkan dia tahu bahawasanya makan bangkai ini adalah haram. Dia tengok satu orang wanita angkat bangkai ayam. Dia tak tahu ke makan bangkai ini adalah merupakan satu benda yang haram. Maka dia telah pergi ke rumah perempuan tadi. Maka dia kata, wahai makcik, apa ayam yang makcik angkat tadi adalah bangkai, maka makan bangkai adalah haram. Hari ini rumah agama telah keluar daripada rumah kami. Dia kata, kami adalah merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu masalah ini, bahawasanya makan bangkai adalah haram, tetapi semenjak 3 hari 3 malam di rumah kami tidak ada sedikit pun makanan. Jadi kerana kefakiran tadi menyebabkan kami terpaksa makan bangkai. Tapi dalam hati kami masih lagi mengatakan, ini makanan ini kami tak akan makan. Tetapi akhirnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala bila melihat keadaan ini beritahu, wahai sahabat-sahabatku,
tahun ini aku tak akan pergi menunaikan haji. Aku akan batalkan. Saya tak berniat lagi untuk mengerjakan haji. Setelah mereka memujuk Abdullah bin Mubarak, jomlah kita pergi. Maka dia beritahu, tidak. Maka duit perbelanjaan yang dibawa untuk mengerjakan haji dia telah belanjakan kepada keluarga tadi. Kemudian dia telah balik ke kampung dia. Masya Allah. Bila dia balik, orang kampung kata, Mubarak, tahniah. Tuan guru kita dah balik selesai menunaikan haji. Maka dia beritahu, wahai tuan-tuan, saya tak pergi haji tahun ni, tak jadi. Maka dia beritahu sahabat-sahabat dia pergi, dia beritahu, kami melihat tuan di padang Arafah, kami lihat tuan berada di Mina, kami lihat tuan berada di Muzdalifah bersama-sama dengan kami. Tapi dalam mimpi dia telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bahawa Nabi SAW telah beritahu, kami akan bagi saksi, berapa banyak saksi yang kamu mahu, bahawa kamu telah menunaikan berkali-kali haji. Maka Nabi SAW beritahu alasannya, apabila kamu buat baik kepada anak cucu aku, maka saya telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya buat, saya telah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar satu malaikat untuk mengerjakan haji. Maka malaikat itu akan berbuat haji untuk kamu sampai hari kiamat. Maka Nabi SAW telah mengelingkan kepala dia. Maka dengan berkat pertolongan kamu, maka tawajuh daripada Allah telah datang kepada anak kaum keluarga aku. Maka Allah telah tentukan satu orang malaikat untuk buat haji untuk kamu sampai hari kiamat. Mereka bekerja tapi bukan untuk diri sendiri. Untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk anak yatim, untuk janda-janda. Orang miskin datang kepada kamu, ini merupakan satu aib. Dan kamu mencari orang miskin, mengambil berat, mengambil tahu tentang janda-janda, ini satu kebaikan untuk kamu. Bila kita memerlukan sesuatu, maka kita sembunyikan hajat kita daripada pengetahuan orang lain. Bila kamu ada sebarang hajat, maka sembunyikan hajat kita daripada orang lain. Orang yang ada duit, orang yang ada harta, maka kita beritahu kepada mereka, carilah orang miskin. Cari sungguh-sungguh. Di mana letaknya orang miskin, di mana orang yang memerlukan, di mana janda-janda, di mana rumah yang menyalakan api, di mana rumah yang tidak menyalakan api untuk masak makanan. Kamu cari mereka, kamu akan dapat fadilat yang besar. Kamu akan dapat fadilat yang besar. Maka saya katakan kepada tuan-tuan, Nabi SAW telah sabdakan, Nabi SAW telah bersabda, demi Allah aku tidak takut umat aku berada dalam kemiskinan.
Maka lihat tuan-tuan, membelanjakan harta bukanlah satu benda yang hebat. Maka hari ni orang yang tak ada duit dulu sekarang dah banyak duit. Nabi SAW telah mengatakan bahawasanya duit ini bukan kamu yang punya. Ini hanya untuk menyempurnakan keperluan-keperluan kamu. Dan keperluan ini adalah merupakan satu benda yang kecil dalam kehidupan manusia. Satu bahagian yang kecil. Kita boleh makan 3 keping roti. Kalau tak boleh makan roti yang mahal, kita makan roti yang murah. Keperluan manusia ni sangat sedikit. Dunia bukanlah tempat untuk menyempurnakan keperluan kita. Dunia bukanlah tempat untuk menyempurnakan keperluan kita. Kalau kita makan banyak, sama ada kita akan terpaksa pergi klinik ataupun hospital. Kalau kita makan banyak, maka kita terpaksa makan macam-macam ubat untuk hadamkan makanan kita, perut kita. Kerana perut kita kecil. Dunia ni adalah merupakan tempat hajat bagi manusia, maka kita sempurnakan hajat kita. Kita buat rumah yang tinggi-tinggi, rumah yang besar-besar. Kita buat rumah sekadar darurat, sekadar keperluan. Usahalah dia kata. Tapi bukan niat untuk diri sendiri. Niat daripada kerja kita ni untuk tolong, untuk sempurnakan hajat orang miskin, anak-anak yatim, kepada orang miskin. Orang yang ada duit, maka tanggungjawab dia untuk cari orang yang berhajat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, padanya satu orang telah datang berjumpa dengan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali telah mengatakan, apa saja hajat kamu maka tulis di sini. Kerana aku tak nak melihat orang kata kehinaan yang ada pada orang Islam selama mana mereka meminta-minta. Maka dia kata meminta-minta ni apa tuan-tuan? Maka dia telah mengatakan, al-yadul ulya min khairum min yadis sufla, kata Rasulullah SAW. Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dikatakan mengenai Nabi SAW, Nabi SAW ma qala la illa fi tashahudi. Nabi SAW tak pernah mengatakan tak, melainkan hanya dalam kalimah syahadah, tasyahud. Tak pernah Nabi mengatakan tidak. Siapa saja yang berhajat datang jumpa Nabi, pasti Nabi SAW akan sempurnakan hajat dia. Sebab itulah Nabi SAW telah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku tidak takut umat aku hidup miskin. Maka kerja menakut-nakutkan orang tentang kemiskinan ini kerja syaitan.
Dalam Al-Quran Allah SWT firman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Syaitan akan beritahu benda ni akan mahal, benda ni akan naik harga, benda ni akan naik harga dia. Barang sekian akan naik harga dia. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Allah memberikan janji kepada kamu bahawasanya Allah SWT nak ampunkan kamu dan nak berikan kurniaan dia kepada kamu. Untuk sempurnakan keperluan manusia bukanlah duit, dan untuk sempurnakan darurat manusia, hajat manusia bukanlah makhluk ini, tuan-tuan. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang tahu betapa banyak keperluan saya, berapa banyak saya perlukan air, berapa helai pakaian yang saya perlu, banyak mana yang saya perlukan perbelanjaan. Tak ada seorang pun yang di kalangan kita tahu berapa banyak hajat yang kita ada dalam hidup kita ni sepanjang hayat kita. Maka dikatakan, selagi mana kamu tak tahu keperluan kamu sendiri, ini dikatakan begini. Ahli dunia beritahu kepada kita. Maka sebenarnya untuk sempurnakan hajat kita, kita perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini macam-macam meeting dia buat, meeting sini, meeting sana, untuk bincangkan hal tentang hajat keperluan dunia. Ini syaitan dia menakutkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah firman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh." Di sisi kami ada khazanah segala sesuatu. Apa yang Allah firmankan? Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Di sisi kami ada khazanah segala sesuatu. Khazanah air, khazanah makanan, khazanah ubat, khazanah sakit, khazanah roti, khazanah kemuliaan, khazanah kehinaan. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Di sisi kami ada khazanah segala sesuatu. Dalam khazanah manusia kosong, tetapi khazanah Allah sentiasa penuh. Allah SWT firman, pernahkah Allah beritahu khazanah saya dah kosong? Manusia kena berjimat cermat, khazanah Allah dah nak habis. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Kamu semua fakir, khazanah kamu akan kosong. Tetapi Allah kaya, khazanah Allah tak pernah berkurangan, tak pernah kosong. Maka dikatakan, bila datang banjir, maka manusia akan terpaksa berpindah. Mereka akan hidup terlantar di mana-mana. Lepas itu dikatakan, basyiru, bergembiralah kamu, kata Nabi. Hari ini ahli dunia akan menyebabkan orang akan jadi risau. Untuk risaukan penduduk dunia ni, menakutkan mereka dengan kesempitan hidup. Hari ini kita dengar percakapan ini hari-hari, lama-lama kita terkesan juga. Hari ini kerana
hasil merosot, maka hari ini kita punya barang kita dah sedikit. Kadang-kadang kekurangan bawang, kadang-kadang kekurangan bawang putih, bawang merah tak cukup di pasaran. Nabi SAW, salah satu daripada riwayat yang datang daripada Nabi SAW, harga telah naik, harga barang. Ini mereka tetapkan harga-harga barang. Tetapkan harga satu benda. Maka apa yang Nabi sudah sabdakan? Inna Allah wal musa'ir. Hanya Allah yang menentukan harga barang. Sekarang harga barang dah naik, maka tentukan harga barang. Buka kedai harga murah, harga borong. Ini buat itu. 50 tahun yang lalu, orang yang miskin, rezeki bukan dalam genggaman manusia, tapi dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Subhanahu Wa Taala firmankan? Di sisi kami ada khazanah segala sesuatu. Kemudian apa yang Allah firmankan? Apa saja yang kamu nak minta, kamu minta pada aku. Makhluk semuanya fakir. Inilah keadaan makhluk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia berdiri dengan keagungan. Kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala begitu tinggi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan orang yang meminta kepada dia. Banyak mana kamu minta pada Allah, banyak mana kamu minta pada Allah, banyak mana kamu minta pada Allah. 2 kali minta pada Allah, 10 kali minta pada Allah, 100 kali minta pada Allah, banyak mana kamu minta, sebanyak itu Allah SWT akan sayang pada kamu. Minta pada makhluk, maka makhluk akan marah dengan kita. Satu riwayat mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta pada Allah, Allah murka pada dia. Maka kita kena usaha untuk membesarkan Allah, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Allah. Dan kita beri khabar gembira pada manusia, jangan takut-takutkan mereka. Cakap pada orang sakit, jangan takut, jangan risau. Kadang-kadang kita ziarah orang sakit, kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit. Ini sunnah. Salah satu daripada doa yang kita baca la ba'sa tahur, insya-Allah tak ada masalah, sembuh insya-Allah. Kadang-kadang doktor akan beritahu, masya-Allah ini penyakit bahaya, ini penyakit sangat besar, bahaya.
Tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempitan hidup, jangan pergi kepada makhluk, tapi datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki orang, seseorang manusia tidak dalam genggaman orang lain. Rezeki seluruh makhluk ini hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah pada orang yang mana, zat yang mana memegang khazanah rezeki kita. Mengapa kita perlu mengadu kepada makhluk? Maka dikatakan, tunaikanlah solat dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak beritahu hanya tunaikan solat. Hari ini kita semayang pun cepat macam ayam mematuk biji-bijian. Dalam Al-Quran Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Apa dia sabar? Dalam apa keadaan, apa juga keadaan kita berada, kita sempurnakan perintah Allah. Itu makna sabar. Dalam kesempitan, maka kita sembunyikan kesempitan hidup kita. Maka kita tunaikan solat dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas kita tunaikan solat, maka kita doa pada Allah. Maka jemaah yang keluar adalah Allah. Maka saya beritahu pada tuan-tuan, perbetulkanlah sembahyang tuan-tuan. Untuk kita memperbetulkan kalimah dan solat kita, maka kita bagi sungguh-sungguh dakwah tentang kalimah dan juga solat. Maka orang yang keluar jalan Allah tidak bagi dakwah kepada kalimah dan solat, maka selagi itulah semayang mereka dan iman mereka tak akan betul. Orang yang nak keluar ke negara, luar negara, ini tanggungjawab setiap orang untuk memperbetulkan kalimah dan solat kita. Maka kita kena beri dakwah sungguh-sungguh kepada kalimah dan solat. Wahai tuan-tuan, dalam kalimah ada sesuatu. Dengan kalimah kita akan dapat sesuatu, dengan iman kita dapat sesuatu, dengan solat kita akan dapat sesuatu. Ada orang beritahu hanya semata-mata kalimah, apa kita dapat? Kalau semayang saja, apa kita dapat? Sebagaimana ahli madrasah, orang tanya hanya sekadar belajar di madrasah saja, apa yang akan dia dapat? Dia kena belajar komputer juga. Nak belajar komputer lah. Itu di sekolah nanti belajarlah. Tapi di madrasahnya hanya untuk qala Allah, qala Rasul. Apa tuan-tuan? Madrasah tempat untuk qala Allah dengan qala Rasul saja. Ulama-ulama kita yang telah membina madrasah, mereka yang mana mereka telah menjadi ahlullah, menjadi wali-wali yang besar, ulama-ulama besar, adalah dengan berkat qala Allah, qala Rasul. Hari ini kita beritahu madrasah kita pun kena ada sediakan komputer. Kami beritahu, berilah dakwah kepada kalimah dan solat. Dalam kalimah ada segala sesuatu, dan dalam semayang pun ada sesuatu. Kalimah pun ada manfaat, semayang pun ada manfaat. Kalau kita nak selesaikan masalah kita, maka kita belajar. Kita belajar kalimah dan tunaikan solat. Untuk kita selesaikan masalah kita, belajarlah kalimah, belajarlah solat. Hari ini kita dalam kesempitan, maka kita nak hilangkan kesempitan hidup kita, maka kita belajar kalimah, belajar solat. Beritahu kepada isteri kita, belajar kalimah, tunaikan solat. Cakap pada anak-anak kita, belajar kalimah, tunaikan solat.
Jadi dalam diri manusia ada satu khasiat di mana bila dia terkesan dengan sesuatu, maka dia boleh akan mempengaruhi orang lain pula. Maka begitulah juga dengan dakwah. Kita juga kena yakin bahawa Allah saja yang melakukan. Saya tak boleh buat apa-apa, yang zat yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu apa yang kita kena buat? Tuan-tuan, kita kena belajar dakwah. Dakwah pun merupakan satu amalan soleh. Ini bukan satu benda yang sementara. 40 hari, 4 bulan kamu dah jadi da'i. Kamu adalah da'i untuk selama-lamanya. Kita duduk dalam kereta pun kamu adalah da'i. Duduk dalam bas pun kamu adalah da'i. Duduk dalam pesawat, kapal terbang pun kamu adalah da'i. Pergi ke bandar pun kamu adalah da'i. Pergi ke kampung pun kamu adalah da'i. Dikatakan maka dia kata tukang kayu di mana di jalan dia akan tengok kayu. Kalau tukang binaan dia di mana di jalan dia akan tengok binaan. Tapi mata da'i dia akan sentiasa melihat peluang-peluang untuk dakwah. Kita kena bagi dakwah, cari peluang. Hari ini mata kita telah terpengaruh dengan benda, maka kerana itu di mana kita pergi kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Sahabat Nabi kerana mereka adalah da'i, di mana pun mereka pergi, mereka bergerak dengan dakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di mana di jalan mana kita bermujahadah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalan untuk jalan yang kita pilih. Macam mana cara nak bercakap dengan peniaga, macam mana cara nak bercakap dengan satu orang pelajar, bercakap dengan orang kampung macam mana, bercakap dengan orang bandar macam mana, bercakap dengan orang dunia macam mana. Bukan hanya semata-mata cakap. Cakap saja tak cukup. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, Nabi sabda, "May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Taala ingin berikan kebaikan yang banyak kepada seorang, maka Allah Taala akan berikan kefahaman agama kepada dia. Mahomdi. Siapa yang Allah Taala nak berikan kebaikan yang banyak kepada dia, maka Allah Taala akan berikan kefahaman agama kepada dia. Bagi dakwah, macam mana cara nak bagi dakwah, dengan orang kampung macam mana, dengan orang bandar macam mana. Dalam sebuah kitab ditulis macam mana bayar Maulana Yusuf yang sangat tinggi. Saya fikir ini hanya orang alim yang boleh faham, orang kampung macam mana boleh faham. Maka saya telah pergi kepada orang Mewat. Tuan faham apa tentang apa yang Maulana Yusuf tulis?
begitu tinggi pembahasan ilmiah, apa yang tuan-tuan boleh faham? Maka dia telah beritahu kami tak faham apa-apa yang dituliskan Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Hanya yang kami faham, Maulana nak kami keluar jalan Allah dan kami sedia untuk keluar jalan Allah. Dia kata orang Mewat. Macam mana? Itulah da'a jazbah satu orang da'i. Itulah fikir mereka. Dengan fikir tersebut, maka dia akan sampaikan dakwah. Kita akan bagi dakwah, maka akan hilang kesan-kesan dunia daripada hati kita. Dunia percakapan kita, hai apa akan terjadi pada saya, hai apa akan terjadi pada saya, tanpa ada makanan, tanpa ada gas. Di sisi kita hanya sikit, di sisi Allah begitu besar, dia kata. Kita tengok dalam poket kita, kita tak tengok pada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Satu orang buzruk namanya Bahlul didudukkan dekat kubur. Maka dia beritahu, kenapa tuan duduk dekat kubur? Dia beritahu, kadang orang dalam kubur dia tak kacau lah. Kamu tak tahu ke sekarang ni barang naik harga? Kita memang terjadi, barang naik harga. Tanggungjawab kita adalah ibadat kepada Allah. Kita buat kerja kita, dan tanggungjawab untuk bagi rezeki serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat usaha atas kalimah dan sembahyang kita. Kita bagi dakwah tentang kalimah dan solat, maka dengan kudrat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan rezeki kita. Kerja itu Allah yang punya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah juga bagi dakwah. Nabi SAW pun bagi dakwah, sahabat pun bagi dakwah. Bila kamu buat kerja Allah, takkan Allah SWT akan sia-siakan kita. Hari ini kita telah tertipu terpedaya. Hari ini kita berlakon saja. Orang pergi kedai, dia hanya berlakon jadi pekedai, tapi yang bagi rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja, dia bekerja, dia berlakon bekerja, tapi yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan gaji yang saya dapat, maka tak akan tertunai, tak akan sempurna hajat saya. Yang akan sempurnakan hajat saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia katakan, sekurang-kurangnya setiap tahun kita keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk cara untuk keluarkan cinta pada makhluk ini adalah dengan cara keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada anak, cinta pada isteri, cinta pada rumah. Maka dalam keadaan kita duduk di kampung halaman kita pun, kita kena buat usaha maqami. Kita balik keluar 4 bulan, maka berarti bukan berarti gas kita dah berhenti, dah rehat daripada buat gas. Bukan berarti taklim di tempat kita dah selesai, dah tamat. Sebab tu
orang yang mengambil tahu tentang keluarga yang ditinggalkan oleh suami yang keluar jalan Allah, mereka juga akan dapat ganjaran yang sama dengan orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam 2 jam setengah yang kita bagi adalah usaha ziarah, menziarahi orang sakit, dan kita menyertai upacara jenazah pun termasuk dalam 2 jam setengah. Di dalam setiap rumah kena ada ta'lim. Yang pertama, ta'lim untuk orang-orang mahalah. Ini pun penting. Dan begitu juga ta'lim di rumah. Maka bila kita buat ta'lim, maka malaikat akan datang ke rumah kita, sakit akan turun ke rumah kita, dan rahmat ilahi akan turun ke rumah kita. Allah SWT juga akan kasih kepada kita. Maka ta'lim rumah pun penting. Setiap orang kita kena buat halaqah ta'lim di rumah kita, dan kita beritahu kepada keluarga kita apakah kelebihan kita buat ta'lim. Kita balik ke rumah bukan berarti kita dah rehat. Di kampung halaman pun kita kena buat kerja. Balik daripada keluar ke jalan Allah 4 bulan, bila kita balik bukan berarti kita dah cuti. Kita kena ambil takazah di kampung, di tempatan kita, di mahallah kita. Lepas itu dalam majma' ini beritahu dari segi afrad, dari individu, dari segi jemaah, dalam bentuk jemaah, siapa yang sedia untuk 4 bulan, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi dia kata tuan-tuan, selagi mana amal tashkil tak sempurna, selagi itu kena tuan-tuan kena duduk. Tashkil insyaAllah. Allah terima tuan-tuan. Tashkil mana? Jemaah tashkil. Jemaah tashkil.